Apa yang kita lihat pada masyarakat Malaysia bila tiap kali dia bertemu dengan Ramadan, kita akan nampak kita memaparkan cara kita melalui Ramadan tu berdasarkan apa yang kita faham tentang bagaimana Nabi dan para sahabat melalui Ramadan. Tapi kita kena bezakan sebab kadang-kadang kita ni telah buat sesuatu berdasarkan paparan-paparan ataupun cerita yang kita tahu daripada generasi yang seterusnya, bukan generasi itu. Kan maksudnya salah. Sebab kadang-kadang kita ni tersilap mengatur kuduah. Dan bukan bermakna salah. Tapi kenapa kita nak tengok generasi Nabi SAW? Generasi Nabi adalah generasi yang paling asasi sekali. Yang sesuai untuk dikopi apa yang mereka buat kepada banyak generasi. Sebab generasi-generasi yang awal selepas tu, dia adalah generasi yang sedikit berbeza. Mungkin dari segi kualiti orangnya pun dah mungkin berbeza. Kalau ciri-ciri sahabat dengan Nabi SAW tu, dia adalah sangat manusiawi, dia sesuai untuk semua orang. Okey, anda nak mulakan sirah Ramadan dengan kita kembali cuba berada pada zaman Nabi SAW dan cuba kita lihat apa yang berlaku pada hari ini untuk kita nilai bagaimana sebenarnya realiti yang telah dilalui oleh para sahabat. Baik, ketika Ramadan masuk, Nabi sebut satu hadis, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kamu Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang barakah, padanya ada satu malam fiha lail khairun min alfi syahr, padanya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, padanya juga diwajibkan berpuasa, syurga ditutup, pintu neraka, syurga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Dan siapa yang man harama nafsahu, siapa yang menghalang dirinya daripada bulan tersebut, hurima min kulli khair, dia akan ditutup peluang dia untuk mendapat semua kebaikan pada bulan tersebut. Ini hadis yang Nabi sebut sebelum sampai bulan Ramadan. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW bila Ramadan tiba, Nabi sangat serius untuk kempenkan Ramadan. Nabi akan cuba sedaya upaya untuk ingatkan sahabat tentang Ramadan. Dan Ramadan ni bukan bulan yang kita datang kepada dia, tapi dia yang datang kepada kita. Itu sama tak dengan kita? Sama. Sama macam kita telah hidupkan satu sunnah yang penting. Dan anda tengok di peringkat universiti pun, walaupun antum berada di kolej masing-masing, kita masih menjalankan kempen di platform digital lah, kan? So kita kena tahu setiap kali kita hidupkan kempen Ramadan, kita menghidupkan satu sunnah yang penting. Orang biasa fokus sunnah Ramadan dah masuk Ramadan nanti. Sebelum Ramadan ada satu sunnah yang orang terlupa, iaitu menyedarkan orang betapa Ramadan tu semakin dekat. Dan Nabi gunakan perkataan qad ja'akum Ramadan. Ramadan yang datang kepada kamu, bukan kamu yang datang pada Ramadan. Kenapa? Sebab melambangkan ini hadiah daripada Allah. So itu benda sama yang kita lalui. Apa yang berlaku dalam bulan Ramadan? Kita pada bulan Ramadan kita akan buat apa? Kita sangat memberikan perhatian kepada solat tarawih kita. Dia macam solat tarawih jadi wajib dalam bulan Ramadan. Sebab anak-anak sendiri lahir tak satu Ramadan tahun lepas. Bayangkan tahun lepas anak lahir satu Ramadan, tarawih pertama tu sebelum esok puasa. Anak-anak zaujah masuk masuk ward pada malam tu. Dan setiap malam anak akan banyak berurusan lah dengan hospital. Termasuk lepas anak lahir pun kena ulang alik juga. So anak hanya pernah solat 2 kali je solat tarawih. Solat tarawih pada waktu tarawih di masjid. Malam-malam yang lain anak tak solat tarawih, tapi anak solat tarawih anak tukar waktu lah. Anak tukar waktu yang anak free. So untuk sebagian orang mungkin dia akan fikir Ramadan anak telah hancur, rosak, musnah, tinggal debu. Sama juga bila kita kata Ramadan tapi tak khatam Quran. Macam mana? Apa perasaan antum bila Ramadan tak khatam Quran? Bila nak urus anak, nak urus itu, nak urus ini, sampai tak sempat nak khatam Quran. So dia mungkin akan timbulkan satu perasaan jadi pada Ramadan kamu, kalau kamu tidak tarawih, kamu tak khatam Quran, Ramadan tu sia-sia lah. Tapi kalau kita tengok dalam sirah,
satu masa tu, selepas dah sepanjang malam orang berada di Masjid Nabawi, esoknya pagi Nabi keluar, Nabi masuk ke dalam masjid. Nabi direct lah daripada bilik Nabi, terus keluar, masuk masjid. Dan Nabi terus beritahu kepada para sahabat, aku bukannya tak tahu kamu ada kat sini. Aku bukannya tak tahu bahawa kamu ni, para sahabat, kamu ada kat sini. Aku tahu. Dan aku bukannya tidur malam tadi. Aku pun sama macam kamu, aku duduk malam. Tapi kenapa Nabi tak keluar? Nabi cakap apa? Aku tak nak sampai umat aku melihat ini satu benda yang wajib. Aku tak nak umat aku melihat solat malam ini jadi satu kewajipan pula untuk mereka. Sedangkan itu galakan daripada Nabi SAW. Okay? So apa sejarahnya sampai boleh ada solat tarawih ni? Secara yang sangat mudah. Pada zaman Umar bin Al-Khattab, maksudnya lepas Nabi wafat, berapa kali Ramadan dah Nabi wafat. So tahun kedua disyariatkan puasa. Lepas tu Nabi wafat tahun ke-9. Dan tahun ke-10 ada buffer sikit kat situ. So bermakna lebih kurang ada 8 tahun campur dengan 2 tahun, 8, 9, 10, 11, ada 11 tahun sebelum zaman Umar bin Khattab. Zaman Umar ada 10 tahun. So 9 tahun selepas menunaikan puasa tanpa solat tarawih, barulah pada zaman Umar. Kerana Umar ni kalau siapa belajar pengajian Islam, dia popular sebagai seorang bapa kepada ahli ra'i dalam fiqh. Dia ni adalah orang yang akal dia power, akal dia kuat, hebat. Maka apa yang dia tengok? Dialah orang yang mencadangkan untuk buku Quran. Dialah orang yang mencadang untuk tukar daripada para mujahidin yang menyertai perang ni dapat harta rampasan perang sebagai gaji, dengan beri je gaji terus supaya dia berperang dan harta rampasan perang tu semua masuk Baitul Mal. So itu Umar bin Khattab. Dan bila bulan Ramadan, dia tengok ramai muslimin membanjiri masjid. Dan bila ramai orang kat masjid, apa yang akan berlaku? Masing-masing akan ibadah sendiri. Masing-masing akan buat hal sendiri. Dan antum boleh bayangkan lah, kalau solat penuh masjid ni, macam mana antum nak menuju ke satu tempat. Kalau masing-masing pun tengah solat, takkan nak boleh terlintas kan? Sudah ada banyak technicals yang mengganggu. Dan di keadaan ini dia kata, mulai esok, kita solat sama-sama je. Ada satu imam yang memimpin solat. Bermulalah solat jemaah secara beramai-ramai pada waktu malam Ramadan, dipimpin oleh seorang imam. Dan Umar menyebut satu perkataan, ni'matu bid'ati hazi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Maksudnya apa? Perkataan tu ada maksud je, kena urai. Yang pertama maksudnya adalah benda Nabi tak pernah buat solat jemaah. Jadi acara yang macam khusus. Zaman Nabi dia acara masing-masing sendiri. Zaman Umar menjadi acara khusus. Tapi dia kata ni'mah, kenapa? Sebab dia bukan memaksudkan ini adalah satu ibadah baru. Tapi dia memaksudkan memang solat sunat boleh diatur untuk jadi berjemaah. Maka untuk melancarkan urusan masjid, ini adalah urusan yang perlu dijemaahkan supaya lancar urusan dalam masjid. Maka sebab tu dia kata ni'mah. Ini satu urusan baru yang Nabi tak pernah buat, tapi ini satu urusan yang baik. Okey. Kerana bid'ah tu hanya terjadi kalau kita kata benda tu Nabi suruh, itu jadi bid'ah. Contoh macam kita pakai Webex lah. Kita sebut Nabi dulu pakai Webex tau. Itu bid'ah. Sebab itu Nabi tak pernah buat. Tapi kalau kita kata kita pakai Webex sebab ia lebih efisien ke, itu tak ada masalah. Bukan satu bid'ah. Okay. Tapi berapa rakaat Umar buat solat tarawih? 8. Kerana Aisyah menyebut Nabi SAW pada malam Ramadan dia akan buat 4, kemudian witir. So 4, 8, 9, 10, 11 untuk witir, 3 rakaat. So Umar buat 8 dan tambah dengan witir. Macam mana boleh bertambah jadi 20? Dan seterusnya kalau antum nak tahu sebenarnya ada jumlah tarawih yang paling banyak yang pernah baca dalam kitab adalah 49 rakaat. Sanggup? Satu tarawih 49 rakaat. Berlaku dalam sejarah. Why? Macam mana boleh jadi begitu? Ada sejarah yang sangat simple. Bila buat tarawih tu 8, tarawih 8 sahabat bukan macam tarawih 8 kita. Sebab Ramadan ni nak hidupkan malam.
So bila nak hidupkan malam, mereka akan baca surah yang paling panjang sekali untuk solat 8. Ada sebab yang sangat simple kenapa jadi 20. Bila nak solat 8 dan nak hidupkan malam yang panjang, jadi lambat lah. Untuk mainkan 8 tahun untuk lagi selama 5-6 jam. So satu rakaat berapa minit tu? Setengah jam satu rakaat. So tu kena tahu dia punya struggle-nya untuk buat 8 rakaat dalam masa sepanjang malam nak hidup malam. Maka pada zaman seterusnya, tak pasti exactly zaman siapa, tapi bukan zaman Umar, mereka mula menambah rakaat. Kenapa? Supaya ada time interval yang sangat banyak. Satu rakaat tu jadi cepatlah sikit. Tak adalah satu rakaat tu panjang sangat. Tapi dia tambah bilangan rakaat supaya masih menghidupkan malam yang panjang dengan solat malam. Okay. Dan mana datangnya kita ada apa? Tengah-tengah tu kita ada apa istilah dia? Kita kan ada tu selawat tengah-tengah zikir kan. So mana datang benda tu? Asalnya mudah je. Setiap kali ada ruang kosong antara solat sunat ni, apa mereka buat? Asalnya untuk rehat lah. Lepas tu datang perkataan tarawih tu. Tarawih daripada perkataan tarwih ataupun rahat. Okay? So rehat. So setiap kali lepas 2 rakaat ada masa untuk rehat. Asalnya untuk rehat. Tapi yang jadi adalah disebabkan muslimin ni, mereka ni nak ibadah lagi. Setiap kali ada time interval, ruang antara tarawih tu, mereka akan, kalau di Madinah mereka akan berzikir, mereka akan baca Quran. Kalau di Mekah, mereka sempat tawaf sebelum masuk 2 rakaat yang selanjutnya. Ini sejarah yang ada. Dan akhirnya, pada zaman berikutnya, diwujudkan pula zikir-zikir itu. Sebab takkanlah semua orang nak pergi tawaf. Orang Baghdad macam mana nak tawaf? Orang Muslim macam mana nak tawaf? Ada Kaabah kat situ kan? So akhirnya mereka menghidupkan satu sunnah baru. Walaupun waktu rehat, kita nak hidupkan dengan zikir. Okay? Maka teman akan boleh bayangkan apa yang akan berlaku selepas ratusan tahun, ribuan tahun. Akhirnya, satu perkara yang asalnya simple, dia semakin berubah. Sampai kat tanah Melayu ni pun semakin rumit. Sampai kita melupakan apakah sejarah yang telah berlaku kepada solat tarawih. Apa asal usulnya. Datang generasi baru macam saya dan antum, kita jadi hilang maklumat tentang apa sebenarnya yang telah berlaku kepada solat tarawih ni sepanjang sejarah. So bila kita tak tahu, kita akan jadi kekok sikit. Kita akan rasa macam berdosa bila tak solat tarawih. Ataupun kita rasa macam, yelah kita pun kalau orang yang suka bergaduh, dia suka bergaduh lah. 28. Apalah kamu nak bergaduh benda tu, sedangkan benda tu tak pernah wujud pun zaman Nabi. Benda yang tak pernah wujud pun pada zaman Nabi, dia telah menimbulkan pergaduhan yang sangat banyak. Kalaulah kita tahu sejarahnya, kita akan lebih sejahtera lah. Dan kita akan lebih memahami bagaimana sepatutnya kita ni seorang Muslim pada bulan Ramadan. Okey. So macam mana kita nak patah balik ni? Kita boleh ikut tak? Panjang cerita. Walaupun kurang persediaan ni, benda tu adalah dalam fikiran sikit-sikit. Itu sejarah. Okay. So poin anda apa? Ingat tak apa yang Nabi sebut yang anda sebut tadi? Nabi sebut, aku tak nak umat aku melihat benda ni wajib. So apa poin dia? Bahkan Nabi SAW pun bila sebut tentang sunnah tadarus. Okay. Dari mana datang sunnah tadarus? Kerana Nabi yang bagikan galakkan. Dan Nabi bertadarus dengan Jibril AS. Para sahabat ada bertadarus dengan mereka sendiri. Itu nanti nombor 2 kita nak cerita benda tu. Tapi anda nak ambil perkataan yang Nabi sebut ni. Aku tak nak memberatkan umat aku sebab takut melihat benda kecil. Apa poinnya? Adakah umat ni tak sanggup menanggung kalau benda tu wajib pun? Jawapannya ya. Cuma antum tengok perbahasan ataupun cerita bagaimana solat yang asalnya khamsuna rakaat, 50 rakaat itu diturun menjadi 5. Sejarah yang panjang, Nabi naik turun bertemu dengan Nabi Ibrahim dan Allah Ta'ala untuk discuss berapa rakaat sebenarnya sesuai itu. Ada yang bahaskan adakah betul umat ini memang tidak mampu untuk solat jemaah ataupun solat fardu sebanyak itu. Jawapannya ya. Memang kita ni umat yang begitu. Dan apa kesan bila kita salah faham dan salah atur
apa benda yang wajib dengan apa benda yang sunat. Contohnya bulan Ramadan. Kenapa ada hadis-hadis yang berat seperti man adraka Ramadan falam yughfar lah, dilontarlah di dalam neraka. Misalnya. Hadis itu beritahu apa? Siapa yang bertemu dengan Ramadan tetapi dia tidak diampuni, Allah akan lemparkan dia dalam neraka, fa'ab'adahu Allah. Allah akan menjauhkan dirinya daripada orang. So berat tahu hadis ni. Siapa yang jumpa Ramadan tapi tak diampuni, ada gunalah dia. Aku dah beri sebaik-baik hadiah tapi kamu tak diampuni juga. Contohnya apa? Kerana memang ada orang, bahkan kita boleh tengok di kanan kiri kita, bahkan tengok diri kita sendiri pun. Ramadan ni dilalui setiap tahun. Semua orang lalui. Semua orang akan lalui Ramadan. Sebab Ramadan ni datang pada kita. Ini bukan kita datang jumpa Ramadan. Kalau kita datang jumpa Ramadan, ada orang-orang tertentu je lah akan jumpa dengan Ramadan. Tapi Ramadan ni kerana dia datang kepada kita, semua orang jumpa. Malahnya berapa ramai orang yang betul-betul berubah disebabkan Ramadan. Berapa ramai orang yang akhirnya menjadi orang yang asal ketika ujung bulan Syaban. Itu ada satu kata hikmah sebut kan? Kunu rabbaniin wala takunu ramadaniin. Jadilah orang yang rabbani, yang merasakan ketuhanan Allah Ta'ala, dan jangan jadi orang yang ramadaniin, orang yang terikat dan menjadi hamba kepada bulan Ramadan. Okay. So poin anak adalah bila kita tak tahu nak atur mana satu yang perlu diubah, mana satu yang sebenarnya ekstra, kita akan menjadi orang yang sama. Contoh Ramadan ni adalah bulan untuk cipta takwa tu, untuk lahirkan takwa. So fokusnya adalah untuk lahirkan takwa melalui solat melalui puasa kita. Dalam ayat dalam surah Al-Baqarah tu kan, 185 yang kita kenal tu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa takwa. Kemudian ada ayat selepas tu kan, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ujungnya la'allakum tashkurun. So Quran supaya mewujudkan syukur. Dan bawah sekali ada wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyu'minu bi wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Okay, falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. So ada 3 benda bulan Ramadan. Puasanya, Al-Qurannya dan juga doanya ataupun solat. Ketiga-tiganya ada impian dan juga kesan yang berbeza-beza. Takwanya, syukurnya, rasa terpandu. So ini tujuan Ramadan. So siapa yang tak capai benda ni, dia telah menjadi hamba Ramadan. Dia menjadi hamba Ramadan bila gagal capai apa yang Ramadan nak beri pada dia. Dia macam bila sebut tetamu datang rumah. Ramadan ni tetamu datang rumah kita, dia bawa hadiah macam-macam. Dia bawa hadiah takwa, hadiah irsyad, hadiah syukur. Tapi kamu dapat benda lain. Kamu hanya melayan dia saja. Dia dah pergi macam tu. Kamu tak ambil khasiat dan juga kebaikan pada bulan Ramadan. Sampai Allah sebut ab'adahullah, Allah jauhkan dirinya daripada orang tu. Seram sebenarnya hadis ni. Kerana takwa tak tercapai pada bulan Ramadan. Kerana kita sibuk dengan benda lain lah. Ini jawapan sedap. Sebab kita telah disibukkan dengan benda lain. Misalnya, kita sangka bila kita solat tarawih banyak tu bagus. Betul lah, bagus. Tapi lihatlah kapasiti kita dan lihatlah bagaimana hati kita bersedia hadapi solat tu. Sebab tu Ana sangat tak setuju dengan sikap shopping pahala. Faham ke perkataan ni? Ana harap perbincangan dalam ni kena stay dalam ni je. Bukan sebab mungkin sebahagian perkataan Ana tu dia tak boleh tengok sekerat tu je. Dia tengok the whole picture, apa sebenarnya Ana nak beritahu. Ana tak setuju dengan orang yang shopping pahala. Ini kebiasaan umat. So biasa yang dia bayangkan pahala ni kena untuk di shopping lah. Jumpa Ramadan, shopping banyak-banyak pahala. Cari Lailatul Qadar tu dapat pahala. Okay. Bila baca Quran, kita fikir satu pahala tu, banyak pahala kita dapat. So kita memang ada satu perangai yang suka untuk shopping pahala. Okay. Apa bahaya sikap tu? Apa bahayanya? Galakan daripada Nabi SAW tu betul, sahih. Betul memang disebutkan dalam Naus. Memang Nabi kata
baca Quran tu satu huruf bersamaan dengan 10 kebaikan. Betul Nabi sebut bulan Ramadan satu bulan yang boleh diampunkan semua dosa kita. Semua tu betul sahih. Malangnya kita telah gagal memahami apa maksud galakan dan apa maksud arahan. Galakannya adalah ayah belikan itu. Tapi arahannya apa? Kamu nak kena jadi orang kat universiti. Yang biasa kita sebagai yang sifat manusia kita kejar laptop, kita kejar hadiah tu. Tapi tujuannya tak capai. Tujuannya adalah supaya kamu jadi orang. Maka kita bila keluar daripada universiti dah jadi orang juga. Sama macam hubungan kita dengan Nabi SAW. Nabi berikan galakan macam-macam benda galakan Nabi beri. Pahala tu, pahala ni dan sebagainya. Tujuannya supaya orang enter the field. Orang masuk di medan tu. Kenapa Nabi bagi galakan kalau baca Quran dapat pahala banyak? Supaya orang baca Quran dulu. Sebab selepas baca Quran nanti akan kita capai benda-benda lain pula. Tapi kita start dengan baca Quran. Nabi galakkan baca. Malangnya kita start dekat situ. Kita fikir, oh ni banyak pahala ni. Baca lagi lah. Kita start dekat situ, sangkut. Kita telah salah memahami, membezakan antara galakan dengan juga arahan. Maka solat tarawih. Solat tarawih pukul apa? Anda dah tetapkan sepanjang Ramadan ni, anda takkan solat tarawih pada lepas Isyak. Semua solat tarawih anda adalah pukul, saya nak bagi tahu. Tapi ni idea anda lah. Sebab memang asal usul solat tarawih adalah solat tahajud. Solat malam. Dan waktu paling sesuai untuk tahajud yang digalakkan oleh Nabi SAW kerana kesan takwa itu yang paling mendalam boleh dirasai bila kita solat pada 1/3 malam. Tak ada gangguan lain. Kita sangat fokus kepada ibadah kita. Anak pun tidur. So biasanya solat paling sesuai adalah 3 pagi. Apa solat pukul 3 pagi? Memanglah dulu kita solat pukul lepas Isyak kan, sebab orang semua solat lepas Isyak. So kita follow sekali. Okay. Tapi jangan lupa tujuan sebenar solat kita adalah untuk kita rasa ada bimbingan Allah Ta'ala tu. Yang ayat terakhir daripada surat tentang puasa tu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba aku bertanyakan kepada engkau tentang aku, katakan kepada dia aku dekat. Iaitu doa ataupun solat. Malangnya kita ni hidupkan tarawih dahsyat 20 rakaat tak benar. Tapi akhirnya kita telah letih dan tak hidup pun rasa terhubung dengan Allah Ta'ala. Kita lebih rasa puasnya lah solat banyak ni. Puas kerana kita rasa kita telah shopping pahala yang banyak. Itu antara kegagalan kita memahami macam mana Allah masukkan kita ke syurga. Tahu tak ada satu hadis yang jelas bagi tahu kita tak masuk syurga sebab pahala. Apa hadisnya? Innakum lan tadkhulul jannata bi'amalikum. Kamu bukan masuk syurga disebabkan amal kamu. Memang pun kita kalau kita kira amalan kita, bayangkanlah. Kita banyak kali kata sahabat kalau antum sebut sahabat sebagaimana Sumayyah, sahabiah Sumayyah ke, keluarga Yasir yang telah syahid awal tu ke, dan sahabat-sahabat yang telah syahid pada zaman Mekah terutamanya, dan maybe sahabat-sahabat yang syahid pada perang Badar, perang Uhud ke. Bayangkan, ana sangat yakin ana dan antum terlalu banyak kali kita khatam nak banding para sahabat. Sebab mereka mana pernah khatam Quran kecuali selepas Quran tu komplit turun lah. Okay. Bila komplit turun Quran, barulah mereka start khatam Quran. Quran tak turun habis lagi, macam nak khatam. So pointnya adalah kalau kita nak kata banyaknya amalan, jangan kita pun banyak lah. Pahala kita ni banyak lah. Pahala ikut nombor. Tetapi kerana Allah Ta'ala tak hitung orang dari nombor-nombor itu. Dan Allah ini maha adil dan maha bijaksana. Sebab itulah Allah tak masukkan orang ke syurga kerana nombornya. Sebab kalau kira nombor, kita menang. Kalau kira nombor, Imam Syafi'i lebih mulia daripada para sahabat. Kalau ikut nombor, para imam fiqh, para imam usul fiqh, para sultan yang ke wilayah-wilayah baru ni, ikutkan amalannya, mereka lagi banyak. Tetapi kerana keutamaan di sisi Allah Ta'ala adalah sahabat, mereka adalah orang yang paling tinggi sahabat. Sebab tu kena betulkan orientasi kita. Kita nak jadi apa sebenarnya? Akhirnya kita nak syurga Allah Ta'ala. Akhirnya kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Itu je. Sebab tu jangan capai benda yang Allah Ta'ala tak hitung. Okay.
Allah akan nilai bahawa banyak kita mencapai takwa, banyak kita mencapai syukur dan sebagainya. Okay? So bezakan antara galakan dengan arahan kita menjadi muslimin. So solat tarawih dah settle. So kita kena faham bagaimana kasih orang menjalankan solat tarawih. Tadarus macam mana tadarus? Dia memang wujud dalam sirah tadarus. Tapi apa beza tadarus kita dengan para sahabat? Ana ada baca beberapa kitab juga yang menghuraikan benda ni, dan ada yang setuju, ada yang tak setuju. Kita biasa kalau bulan Ramadan kita akan sebut nama Imam Syafi'i, Imam Al-Bukhari, Auza'i, kerana mereka ni antara jago-jago dalam bacaan Quran. So kita kata misalnya Imam Al-Bukhari 2 kali khatam sehari. Khatam sehari tau, 2 kali. Banyak lah. Imam Syafi'i sekali khatam sehari. Maka kita pun orang-orang Melayu ni pun rasa macam, cabar je kita. Kita kan imam kita Imam Syafi'i. So why not kita baca Quran khatam sehari. Bagi PKP ni boleh berapa kali khatam ni. Okay. So adakah benda tu yang betul? Jawapannya betul. So maybe boleh jadi je para imam ini memang boleh khatam sehari. Ada yang tak logik juga 10 khatam sehari, bila boleh tandas kalau 10 khatam sehari. So boleh jadi betul kisah Imam Syafi'i dan beberapa imam yang lain ni. Cuma anda melihat kita kena bezakan siapakah Imam Syafi'i dan siapakah kita, dan siapakah para sahabat. Imam Syafi'i dia seorang yang pakar dalam agama ni. Dia tahu bahasa Arab. So antum boleh bayangkan bila dia semakin banyak dia baca Quran dan khatam Quran, berapa banyak kesan Quran kepada dia. Semakin banyak dia dapat memahami Quran, semakin banyak idea yang boleh dikeluarkan daripada Quran. Kita ni semakin banyak baca Quran dapat apa? Dapat pahala. So kita shopping sebenarnya. Bila kita banyak baca Quran, kita anggap kita sedang shopping lah. Banyak pahala pun dapat. Tapi para imam, bila dia baca, dia semakin dapat memperbaiki kefahaman dia dengan Quran. Boleh mendekatkan diri dia lagi dengan Quran. Kita ni terjemahan pun tak faham. Okay. Orang yang tahu bahasa Arab pun, maybe anda tahu bahasa Arab sikit. Anda yang tahu bahasa Arab pun anda rasa tak syok sebenarnya baca Quran. Sebab kita tak faham semua. Kita faham dah sebahagian tu. Tapi bila tak faham tu, benda ayat ni sebenarnya. Kena buka terjemahan untuk faham. Itu baru terjemahan. Belum masuk macam mana nak derive kefahaman daripada terjemahan. Ini problem yang kita hadapi. Dengan sangkaan kita sebenarnya sedang menikmati Ramadan. Tapi sebenarnya kita telah menjadi hamba kepada pahala shopping ni. Jadi satu benda yang membezakan kita dengan generasi sahabat dan generasi-generasi yang lampau. Kerana mereka telah melalui Ramadan dengan membaca Quran, tapi kerana mereka memahami Quran itu secara langsung. Bukan macam kita. Lepas tu bila ada soalan, bulan Ramadan kalau dengan Quran nak buat apa? Untuk Ana target. Kita kena target juga untuk khatam. Khatam sekali cukup lah. Tapi jangan lupa tanggungjawab yang lebih berat daripada itu, untuk memahami Al-Quran. Tak perlu pilih surah yang panjang pun tak perlu. Setiap kali Ramadan target sejuzuk, sejuzuk pun okey lah. Yang penting adalah wujud kefahaman tu. Kerana irsyad, la'allahum yarshudun dalam ayat surah Al-Baqarah tadi. Bukan. La'allakum tashkurun untuk Quran. Untuk kamu bersyukur dengan Quran, kamu kena memahami Quran. Mana boleh kamu nak bersyukur dengan sesuatu yang kamu tak faham. Okay. So itu berkenaan dengan Quran. Dan Nabi bertadarus dengan Jibril pada bulan Ramadan, terutamanya Ramadan yang terakhir. Nabi akan selalu banyak bertadarus dengan Jibril AS. Okay, itu tentang bacaan Quran. Dan ada juga orang habiskan Ramadan untuk hafal Quran dan sebagainya. Anda kembali kepada poin Anda yang sama. Kita kena tahu beza sangat apa yang berlaku pada kita dengan para sahabat. Walaupun benda tu betul mereka buat, walaupun benda tu betul, Imam Syafi'i betul buat khatam ni. Tapi kita kena tahu ada faktor sosiologi dan kefahaman yang sangat berbeza antara kita dengan mereka. Kerana kita orang Melayu, kita tak faham Quran secara langsung. Kalau kita tahu bahasa Arab pun tak tentu lagi kita ni memahami, sebab kita tak ada tools, tak ada alat untuk memahami Quran tu dengan tepat. Okay. Apa lagi kita nak sentuh? Kita ada lagi 10 minit. 13 minit. Okey. Doa ataupun solat. Dah sentuh tadi. Puasa kita. So bagaimana puasa kita? Puasa kita adalah puasa tahan makan minum. 4 jalan. Dan ini yang membezakan. Yang kita boleh sentuh tentang puasa. Nabi sebut dalam satu hadis.
tak ada guna kamu ni meninggalkan makanan, tetapi tidak meninggalkan perkataan yang buruk, tidak meninggalkan perkataan yang keji. Apa poin hadis ni? Sebab dari segi technicals, memang puasa tu tak batal bila mengumpat. Letih kita kalau batal mengumpat. Memang hadis tak batal jika kita ni mencuri. Memang puasa tak batal kalau kita menipu. Tak batal. Tak. Kalau kita keji orang, tak batal. Tapi apa maknanya? Ini satu lagi masalah kita melalui ibadat-ibadat. Kita selalu utamakan technicals. Ana yang sebagai ustaz ni pun, yang selalu ke surau masjid, Ana jarang bawa kuliah fiqah contohnya kat masjid dengan surau. Adalah jemputan-jemputan untuk menyampaikan fiqh tentang bulan Ramadan ke, tentang solat ke, padahal. Tapi Ana adalah orang yang sangat jarang untuk menerima jemputan macam tu. Sebab Anda tahu yang hilang daripada masyarakat kita bukan benda technicals. Benda technical yang tu boleh buka kitab, jumpa lah. Kamu tanyalah ustaz lain. Tapi Anda yang tak bawa kuliah technical ni pun, Anda tak bawa kuliah fiqah ni pun, habis kuliah orang akan tanya soalan technical. Anda tak tahu apa kaitan kisah Nabi berjihad di Perang Badar dengan hukum yang berkaitan dengan solat misalnya. Itu cerita lain. Cerita yang Anda cerita dalam kuliah adalah tentang sirah. Macam tu je lah. So, poinnya kerana orang kita telah diwujudkan satu sangkaan ataupun persepsi fikiran dia kerana kebiasaan ataupun keturunan di tanah Melayu ni memang suka benda-benda technicals. Maka bila dia dihidupkan dengan sekitaran yang macam tu, akhirnya dia jadi macam tu. Kita macam tak ada soalan lain nak tanya kecuali soalan technical. So, bila tentang puasa misalnya, kita suka tanya soalan teknikal. Kadang-kadang soalan yang tak ada kaitan pun dengan diri kita. Cuma kita tahu kita nak fikir. Kalau tanya soalan, tak tanya soalan, malu lah. So, kita pun fikir soalan apa nak tanya. Tak ada kaitan dengan aku pun. Kadang-kadang sepatutnya persoalan ni muncul bila kita rasa benda tu. Kenapa kamu tanya soalan? Benda yang kamu tak rasa. Sekarang ni yang berlaku. Bila bulan Ramadan, orang fokuskan teknikal. Tapi rupanya kita hilang menghayati apa tujuan sebenarnya. Tujuan tak makan, tujuan tak minum dan sebagainya adalah untuk menghalang diri kita. Siam ni kan hasru, menahan sesuatu. Dalam kes puasa, tahan makan minum. Tapi tahan jugalah lidah daripada buat benda jahat. Tahanlah tangan dan kaki daripada buat benda jahat. So itu poin dia. Maka apa makna kamu puasa tapi tak menghalang kamu daripada buat benda jahat? Nabi bagi tahu dia tadi. Untuk hidupkan Ramadan sebagaimana generasi sahabat, ini hidupkanlah puasa style sahabat tu. So, dia kena sangat menjaga diri dia. Bukan bermakna bulan lain tak jaga. Bulan lain pun jaga juga mulut dan sebagainya. Dan bulan Ramadan lagilah nak jaga kerana ini bulan yang special. Okay. Nabi sebut dalam satu hadis, As-siyamu jullah. Siyam ni perisai. Puasa ni perisai. Okay. Apa poin puasa ni perisai? Kerana memang maksud takwa, antara maksud takwa itu adalah perisai juga. La'allakum tattaqun tu kan. Puasa tujuannya untuk takwa. Antara fungsi takwa adalah sebagai perisai. Apakah analoginya? Bulan Ramadan adalah bulan untuk kita ambil kita punya senjata-senjata. Inilah tempat untuk kumpul bekalan. Untuk kita hadapi bulan-bulan yang berbaki 11 bulan lagi ni dengan perisai-perisai tersebut. Nanti perisai itu dah tumpul, dah rosak, dah mula retak ke apa. Tunggu Ramadan akan datang lagi. Untuk kita asah semula. Kita betulkan semula. Kita baiki kita punya senjata. Itu yang telah berlaku. Maka kita takkan lagi kekok. Kalau Ramadan kali ni, mungkin kita kurang ke masjid, tak kekok. Mungkin kita kurang solat tarawih, kita takkan kekok. Mungkin kita tak lagi dapat berpengalaman untuk mengkhatamkan kurang banyak. Anda tak tahu antum macam mana. Antum maybe masa agak okey. Kerana kalau kat rumah ni, oh ya Allah, dia punya azabnya. Kerana tidak ada masa bila nak menghadap anak 24 jam. Dia ada anak 2 orang. So, bila ada anak ni, nak tengok anak lagi, nak nguruskan anak, memang tak ada masa. Ini menimbulkan satu lagi. Saya pernah dapat satu soalan. Baru ni ada dari session kuliah dengan satu group ni. Mereka tanya soalan. Ustaz, untuk kami yang perempuan ni,
Nak urus anak lagi, nak masak lagi, nak buat itu ini. Kami nak buat ibadah apa? Macam mana nak jawab soalan tu? Nak jawab first soalan tu adalah nak jawab first. Sepatutnya soalan ni bukan perempuan je tanya, lelaki pun kena tanya juga. Sebab lelaki sepatutnya uruskan anak sekali lah. Lagilah musim PKP ni urus lah sama-sama. Okay? Yang kedua, kita kena tahu ibadah tu yang khususnya memang itulah baca Quran dan sebagainya. Tapi jangan lupa, menjaga anak pun adalah satu ibadah. Bahkan itu tanggungjawab. Kalau kita bulan Ramadan tak baca Quran sebab tak sempat urus banyak benda lain, itu tak apa tau. Sebab baca Quran ni ekstra. Dia bukan benda yang wajib. Wajib puasa ya. Kalau tak sempat baca Quran, tak sempat untuk Qiyamulan contohnya, tak sempat tarawih tu sebab jaga anak. Cakap pada dia, tak ada masalah. Kerana itu bukannya satu kewajipan. Tapi jaga anak ni wajib. Yang bagi makan pada anak tu tanggungjawab wajib. Bagi nafkah kat dia, bagi dia selesa, bagi dia seronok, itu wajib tau. So kita kena tahu apa keutamaan sebenarnya. Okay? Sama lah macam kisah sahabat. Kita tahu kisah sahabat pergi perang kan? Perang Badar bulan Ramadan, Fathu Makkah bulan Ramadan, pulang daripada Tabuk tu ataupun sampai di Tabuk tu pada bulan Ramadan. Perang pembukaan Andalusia pada bulan Ramadan oleh Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusayr. Pembukaan Sindh oleh Muhammad bin Qasim bulan Ramadan. Perang Hittin, Sultan Qutus, perang dengan Mongol Ramadan juga. Itu Ain Jalut, silap Ain Jalut Perang Hittin, pembukaan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi bulan Ramadan juga. Ada banyak peristiwa pada bulan Ramadan. Okay. Apa hikmah peristiwa ini berlaku pada bulan Ramadan? Dan itu rasa dengan puasa tak? Jawapan anda apa tahu? Nabi dia baca sirah, jawapannya adalah ada yang puasa, ada yang tak puasa. So janganlah cakap sahabat ni ataupun mereka Muslim ni hebat, mereka ni berperang pun berpuasa. Tak semua puasa pun sebab ada rukhsah. Poinnya adalah mereka telah berbuat benda yang betul, keperluan negara untuk berperang. Mereka tinggalkan benda lain, tak sempat nak buat benda lain, terpaksa pergi berjihad. So bila berjihad adalah tuntutan agama ketika itu aula, itu lebih utama, maka buatlah benda tu. Maka kalau keutamaan sekarang antum kena masak, kena jaga anak dan sebagainya, jagalah. Itulah pahala terbesar tu untuk bulan Ramadan. Dan anda yakin dengan benda tu. Okay? Kalau tak, kan, mesti sempat qiyam punya, cuma sikit lah. Mesti sempat baca Quran, cuma sikit, tak banyak lah. Bila dah ada anak semua. So, point dia adalah, kita berikan yang hak, yang berhak untuk dapat hak ni, berikan hak tu. Dan itu adalah sumber pahala kita yang besar untuk bulan Ramadan. Okay. So kita ada lagi 5 minit sebelum pukul 11. Boleh terus tanyakan soalan pukul 11 nak buka untuk soalan supaya kita dapat interaksi sikit lah. So apa lagi nak cerita? Poin anda kejap. Kita sempat tulis poin ni. Dan of course dalam sirah ada satu benda yang khusus. Ketika sampai 10 malam yang terakhir, Nabi akan syadda mi'zarahu, Nabi akan letakkan tali pinggangnya, aiqadha ahlahu, akan kejut family dia, dan Nabi akan bangun malam. Ini adalah satu specialty, satu pengkhususan pada 10 malam terakhir. Kerana of course bila kita nak berpisah, kita akan betul-betul gunakan masa-masa terakhir itu kita bangun Ramadan. Dan perkataan yang Nabi pilih itu penting, Nabi kejut family. Bermakna apa? Ini bukan seorang-seorang tau. Biasa kadang-kadang orang fikir Ramadan ni untuk aku, pilih isteri aku kan. Tapi kalau tak nak bangun, tak, bukan macam tu. Nabi fokus pada family. Kerana lagilah dalam tempoh PKP, family adalah keliling kita. Antum tak lah kot. Kena je lah. So antum maybe bukan dikelilingi family, tapi family antum adalah family yang berada dalam rumah lah. Okay. So kita kena ingat, Ramadan ni bulan bersama. Dan siapa yang berdakwah kepada orang lain, man sanna bi hasanatin fa 'alaiha ajruha wa ajru man 'amila biha. Siapa yang buat meninggalkan satu sunnah yang baik, dia akan mendapat pahala daripada Allah tu dan pahala jika orang tu buat. Dan yang lain, man dalla bi hasanatin 'alaiha ajru. Siapa yang menunjukkan jalan suatu kebaikan, dia akan dapat pahala ni. So
Hadis-hadis ini melambangkan satu konsep MLM. So kita telah menjadi introducer kepada teman-teman kita untuk beramal pada bulan Ramadan. So buatlah macam tu. Kejut kawan-kawan kita, bangunkan mereka. Macam session ni juga, Ana harap ni ruang untuk Ana tunjukkan kepada antum dalam ala khair itulah, tunjukkan kepada antum di manakah kebaikan-kebaikan supaya antum boleh lalui jalan tu. Dan antum pahala. Ana sebenarnya berkepentingan juga lah, Ana nak pahala antum lah ni. Tapi jangan risau. Pahala orang itu tidak berkurang walaupun sedikit pun. Cuma bezanya adalah orang yang menunjukkan kebaikan tu pun dapat pahala tu. Jadi jadilah orang yang memberikan apa nama ni, kempen kepada orang lain, menggesakan mereka memahami Ramadan ini sebagaimana sepatutnya, supaya kita menjadi orang yang sebagaimana Nabi SAW. Dan akhir sekali ada satu hadis disebutkan anna Rasulullah SAW ajwadan nas. Nabi adalah orang yang paling baik sekali akhlaknya. Okay? Dan dia akan menjadi orang yang lebih baik lagi pada bulan Ramadan. Pemuncak kebaikan Nabi adalah bulan Ramadan. So, inilah bulan untuk memberi, untuk buat face shield, untuk buat macam-macam benda yang baik pada orang ni. Sedekah pada orang ni bulan ni. Okay? Kalau lah selama ni hati kita keras, tak bersedekah dan sebagainya, inilah bulannya untuk take care pasal orang lain. Okay? Untuk menjadi ajwa dan nas bagaimana Nabi SAW. Okay? So take home message, apa nak buat? Pun secara praktikal. Untuk Ana, terawih Ana suka sangat untuk cadangkan, kita ubahlah jadual dia. Tak perlu pun terawih lepas isyak. Tidurlah lepas isyak tu. Bangun pukul 1, pukul 2 ke. Dan kita hidupkan terawih sampai ke sahur. Lepas sahur tu hiduplah sikit. 1 jam, 2 jam. Lepas tu tidur. Sampai dengan. So, tu cadangan pertama. Cadangan kedua, aku nak buat dengan Quran ni. Dengan Quran, ada sarankan sangat. Khatamkan juga. Untuk kita cek tajuk kita, untuk kita kenal semua ayat Quran. Cuma ada saran, khatam tu sekali cukup. Yang lebih berat daripada tu adalah ikut keadaan masing-masing. Kalau selama ni memang tak pernah tengok terjemahan Quran, tengoklah terjemahan Quran tu. Kalau selama ni tak pernah baca tafsir-tafsir, carilah kat mana-mana. Di zaman internet lah, boleh Google eh. Carilah bahan-bahan kat internet ke, ataupun buku kawan tu pinjam yang tentang tafsir Quran. Bacalah tafsir Quran. Tafsir bukan terjemahan ya. Tafsir ni adalah intipati Quran. Itu syarahannya. Baca. Yang ketiga tentang doa kita. Tingkatkanlah kita berdoa. Ini bulan yang sangat istimewa. Kerana pintu doa itu sangat luas. Supaya kita dapat berhubung dengan Allah Ta'ala. Kita doakan kebaikan kita, kebaikan untuk selepas Ramadan ini, kebaikan untuk seluruh umat, bahkan kebaikan untuk semua orang, tak semestinya orang tu Muslim sahaja. So, lebih-lebih lagi kita di saat COVID-19, doa adalah senjata yang sangat kuatlah. Itu saja take home message daripada saya. Harapnya membantu cadang untuk kita melalui Ramadan ini dengan berjaya lah, insyaAllah. Itu saja. Jom soalan. Okey. So, soalannya. Tadi Ustaz sebut tentang solat tarawih di waktu hujung sepertiga malam. Ini Nabi solat tarawih selepas isyak kan? Kita tak wujud hadis. Ada satu hadis yang melambangkan solat tarawih ini paling utama adalah pada sepertiga malam. Sebab basically solat tarawih ni adalah solat tahajud je. Dia adalah solat malam. Dan solat pada malam ni memang disunatkan pada muslimin pada setiap malam pun. Buatlah. Yang ayat surah Muzammil kan. Qumil laila illa qalila. Nisfu aw inqus min qalila. Separuh ataupun kurang lagi. Qumil laila illa qalilan maksudnya apa? Bangunlah sepanjang malam kecuali sedikit untuk tidur. Dan solat tahajud waktu yang paling afdal adalah sepertiga malam. Itu kita tahu kan. Adakah tapi apa yang Akhi sebut ni, Nabi solat selepas solat tarawih, betul. Nabi solat tarawih selepas solat isyak. Tapi Nabi hidupkan sampai ke sepertiga malam tu. Ada exactly beberapa riwayat yang menceritakan tentang benda ni. Ada yang sebut selepas isyak sampai ke subuh dan sebagainya. Tapi ada hadis yang mengkhususkan lagi waktu yang
paling afdal adalah sepertiga malam. Kerana basically solat tarawih adalah solat tahajud. Itu je. Anda boleh cari hadis nanti, bukan sekarang. Kerana ada technical sikit hari ni berlaku kan. Kalaulah malam ni buat, sempatlah nak cari hadis tu. Tapi yang penting, ini adalah solat tahajud. Solat tahajud, cadangannya dapat sepertiga malam. Cadangan tafsir yang menarik untuk dibaca. Saya sarankan tuan-tuan, siapa tahu bahasa Arab, boleh cari sendiri lah, tahu bahasa Arab. Cuma nak sarankan satu tafsir yang anak sekarang ni tengah baca. Anak fokus Ramadan kali ni nak baca tafsir tu. Itu tafsir At-Tahrir wa Tanwir Ibn Ashur. Tafsir yang sangat bagus. Kalau bahasa Melayu, anak sarankan Hamka ke, tafsir Hamka Al-Azhar, ataupun terjemahan Fidilal Quran pun ada kan. Dibaca tafsir yang sangat bagus untuk fahamkan kita lagi Quran. English boleh carilah kalau terjemah dalam bahasa Inggeris itu. Cuma anda tak sarankan tafsir-tafsir yang besar-besar tu, Kathir ke. So tak kuat tu kita nak cari pada bulan ni. Macam mana kita nak kuatkan hati kita? Basically bila kita ni malas nak beramal, malas nak bantu orang, dia bermula daripada masalah hati tu. Dia bukan berbunca sangat sebab tak ada kenderaan ke apa cik. Dia nak bantu orang kan. Alamak tak cukup ni lah, tak ada kenderaan lah. Tapi kadang-kadang bukan sebab tu. Sebab kita ni malas. Sebab kita ni tak suka tolong orang. So macam mana nak hidupkan perasaan tu? Puasa. So puasa ni telah menyebabkan kita ni sangat dalam satu suasana yang spiritual. Sebab kita buat satu arahan Allah Ta'ala yang tak logik. Arahan Allah Ta'ala yang lain luar bulan Ramadan logik juga lah. Kita kena bantu orang, cakap yang baik ataupun diam. Itu kan arahan daripada Allah dan Nabi SAW. Tapi arahan Allah Ta'ala untuk tak makan, itu sangat tak logik lah. Mana boleh tak makan? Manusia kena makan. Itu benda yang paling asasi. Sehingga mewujudkan satu ketaatan kepada Allah Ta'ala pada satu benda yang tak logik. Maka adakah kita ni tak boleh taat pada Allah Ta'ala pada urusan yang logik? Sebagaimana cakap yang baik ataupun diam. Kan logik memang tu. Kita pun sakit hati bila orang cakap tak baik pada kita kan. So dia sangat logik arahan tu. Berbanding dengan arahan tu tak boleh makan bulan puasa. Lagilah tak logik. Kita patutnya kena makan. So kalau kita boleh taat arahan Allah yang tak logik ni, kan tak boleh ikut arahan Allah Ta'ala yang logik yang lain. Yang lebih senang sebenarnya. Tak makan ni susah tau. Tak tahu orang tu rasa apa. Tu Ana rasa susah. Manusia kena makan tu. Tapi kerana Ramadan ni dah jadi rutin, dia dah tak jadi satu aktiviti untuk wujudkan takwa tu. Sebab tu kita rasa senang. Next, kalau kita salat tarawih lepas Isyak, dia tak kira tahajud ke Ustaz? Kira je tahajud. Adalah perasaan sikit. Yang mulia ke tahajud ke, anda tak minat ke situ sangat. Tapi poinnya, solat malam ni dianggap selepas Isyak hingga ke subuh lah. Semuanya dikira tahajud saja. Dianggap solat malam lah tu. Cuma waktu yang paling baik dan berkualitinya adalah pada 1/3 malam. Atas faktor mungkin lebih sunyi, tak ada orang ganggu dan tak ada orang nampak. So, macam mana kalau waktu Ramadan dapat buang banyak habis? Baik. Buat banyak dan buang baik habis. Tapi lepas Ramadan jadi seperti sebelum Ramadan sebelum. Anda yakin benda tu berlaku? Anda apa berlaku macam tu? Tapi at least kita tingkatkan sikit. Tak semestinya. Janganlah sikit sangat. Tingkatlah lebih sikit. Maksudnya Ramadan ni memang bulan yang kalau kita ada satu graf. Bulan Ramadan ni bulan tiba-tiba graf tu naik tinggi. Dan dia akan turun lah. Lepas bulan Ramadan dia akan turun balik. Tapi poin selepas dia turun tu, poin terakhir dia turun. Dengan poin ketika kita start bulan Ramadan ni, kena naik lah. Faham ke? Kumulatifnya dia naik lah. So pada bulan Syaban mungkin kita punya skor adalah 5. Bulan Ramadan skornya 10. Akhir Ramadan turun balik. Tapi jangan turun 5 balik. Turun ke 6 ke 7 okey lah. Okay, faham ke? Maksud anak adalah memang satu kebiasaan. Masuk anak sendiri pun. Dan maybe semua orang, Ramadan ni memang bulan yang macam ajaib sikit lah. Semua benda jadi hebat. Tapi kita nak kena tahu, bulan Ramadan ni adalah catalyst je. Dia untuk tingkatkan. Dan bila catalyst sudah habis berfungsi, kita akan kembali pada bentuk kita yang asal. Cumanya janganlah kita nak menjadi yang asal betul. Kita upgrade lah sikit. Kalaulah kita meningkat 1% setiap Ramadan, antum boleh bayangkan 5 tahun, 10 tahun akan datang. Banyaknya kita meningkatkan diri kita pada bulan yang suci ni. Walaupun 1%. 1% tahun depan jadi 2%, 3%, 4%. 10 tahun dah 10%. Tapi janganlah macam tu sangat 1% je.
Tapi kita akan berubah kan, kita akan meningkatkan diri kita. Walaupun 1%, okey. Dan itulah fungsi ibadah. Dia bukan untuk kita ni menjadi malaikat, jangan risau. Yakin sangat, anak pun sendiri tak malaikat. Of course lah kan, tu nampak anak kan, tak ada cahaya apa kan. So anak ni manusia, cis buat silap, cis tak sempurna, cis ada saja benda yang tak cukup. Termasuklah kalau untuk kenal orang-orang yang ulama besar mana pun, mereka sendiri sentiasa menyebut benda yang sama. Kita ni hanya kerana Allah lindung kita daripada orang nampak kita punya dosa, kita kesilapan. Kita semua manusia, mesti ada dosa. So setiap kali bulan Ramadan berjumpa dengan kita, memang kita akan buang bad habits, bad habits tu. Dan biasalah untuk dia drop balik lepas Ramadan. Tapi janganlah drop habis. At least kita berjaya tinggalkan sikit lagi. You say that you don't like them, but I see you.